ثم إن شاء الله نقرأ بصور شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وشفيعنا وزخر مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال بارك الله تعالى ونفعنا بعلمه في دارين آمين. يا معلم رب حكمة علمني يا معلم رب حكمة علمني يا معلم رب حكمة علمني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخلني من أجر السر واجعلني من لك نصيرا وقدم إليك من ذلك كله. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang kedua berfirman Allah Ta'ala, aku nak saksi bagi berdiriku bagi ini Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan aku juga. Padahal esanya aku dan tiada sekutu bagiku. Bahawasanya Muhammad itu adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Di situ. Baik, berhenti situ. Baik, kita masuk pengajaran yang kedua. Dimulakan pengajaran dalam kitabnya ada 50 lebih. Ini kita baru tiba pengajaran yang kedua. Tahun bila kita habis yang pengajaran ke-50 besok. Mau tahun 30 kalau ada umur. Maka di sebalik anda kata Allah nyatakan bahawa aku nak saksi bahawa hal keadaan tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, melainkan dirinya, bagi zatnya. Tak ada Tuhan yang lain, memang tak ada kata pembandingan tentang Tuhan. Tak ada kata Tuhan dia, tak ada kata Tuhan Kristian, tak ada kata Tuhan Yahudi, tak ada kata Tuhan Nasrani. Memang perkataan Tuhan itu layak untuk Tuhan, untuk Allah saja. Maka kalau anda ingin mengatakan bahawa Tuhan yang sebenar hal keadaan setelah dimenafikan di antara Tuhan yang lain, maka kufur dia. Maka dia nak kena sabitkan semata-mata. Tak ada lagi pujian, tidak ada lagi ketuhanan itu melainkan hak milik mutlak bagi Allah. Dan sesungguhnya di antara hal kan tiada sekutu bagiku, makna tiada sekutu bagi Allah Ta'ala, tiada kongsi, perkongsian dengan Tuhan. Baik lagi segi zat dia, sifat afal, sifat asma' dia, tak ada kongsi. Dan juga tidak ada setia antara sekutu bagi segala hukum-hukum Tuhan. Segala yang Tuhan letakkan hak mutlak, Tuhan di mutlak. Tak boleh nak sekutu-sekutukan. Kalau ada orang yang meletakkan ketuhanan itu, hal keadaan menyamai Tuhan itu pada zat yang lain. Seperti mana orang yang tak dapat menafikan tentang kan muntasil dengan kan mumpasil. Hal keadaan yang tak dapat yang menghubungkan Tuhan dengan sesuatu. Atau meletakkan Tuhan dengan jihad, yakni hal keadaan berpihak. Macam mana hal keadaan setengah orang faham. Tak tahulah kalau fahaman dia dekat badan tembung. Mula-mula sekali Allah jadikan di antara kalam dan loh. Lepas tu ada kala ni Tuhan dalam hadis yang lain Allah menjadikan Nur Muhammad. Ada di antara kalam yang lain Allah menjadikan dia akan arash. Allah pada ketika itu dalam keadaan tak ada, hal keadaan kosong. Hal keadaan kosong, sebata-bata kosong. Tak ada melainkan dia saja. Akhirnya di hal keadaan Allah menjadikan akan arash. Ada juga pahaman orang yang padan temu ni, kemudian dia kata Tuhan duduk pula kat langit tu pula. Tuhan jadikan langit, kemudian Tuhan jadi buah, Tuhan jadikan langit, kemudian Tuhan duduk pula dekat langit. Yang ni dia tengah kecoh cerita orang nak bahas tentang Tuhan. Dalam bab yang lepas saya katakan Rasulullah bertanya, siapa di kalangan kamu yang tahu di mana Allah? Lalu dijawab oleh satu orang tua, aku tahu. Ya, aku tahu. Di manakah Allah? Aku nak kata Allah itu di atas, tak ada sesuatu di bawah. Aku nak mengatakan Allah itu di bawah, tak ada sesuatu di atas dia. Aku nak katakan Allah itu di kanan, tak ada sesuatu di kiri dia. Nak katakan Allah itu di kiri, tak ada sesuatu di kanan. Aku nak mengatakan Allah itu di hadapan, tak ada sesuatu di belakangnya. Nak mengatakan Allah itu di belakang, tak ada sesuatu hal di hadapannya. Maksudnya tenapi bagi hak Allah Ta'ala, bagi hak Allah Ta'ala itu daripada 6 jihad. Depan, belakang, kiri, kanan dan atas bawah. Maka jawab Rasulullah, sadaqti, betul kata kau wahai orang tu. Mana orang tak akan tahu, pasal Tuhan tak ada. Tak ada hal keadaan tak menerima jihad bagi pihak kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Itu cerita daripada hadis kisah orang tu. Maka hal keadaan jangan disekutukan Tuhan. Jangan disyirikkan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan Allah sebagai mutlak, Allah membagi rezeki. Jangan kasar di antara makhluk yang lain mengatakan rezeki. Tak ada yang mendatangkan mudarat dan manfaat melainkan Allah. Jangan tuduh ada orang buat, jangan tuduh ada orang ini. Jangan tuduh ada kata orang begini, jangan tuduh kata orang begini. Pasal tidak ada sesuatu yang manfaat dan mudarat itu melainkan dia datang daripada Allah. Dia datang daripada Allah. Bila kau jumpa Tok Bomo, yang ini bukan orang lain buat. Ini orang dekat-dekat rumah. Maknanya bila kau mengatakan orang lain yang buat, adakah makhluk yang boleh mendatangkan mudarat kepada makhluk yang lain? Pergi saja hal keadaan menilik satu masalah. Sebab itu orang tanya, apakah jalan yang syurga ke syurga paling mudah ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, tinggalkan bomo, tinggalkan berdukun, tinggalkan menilik. Masalah sekarang ni, orang-orang ni kalau dia pergi dekat bomo, dia pergi dekat dukun, Tok Bomo saya sakit, tolong ubatkan. Tak apa juga.
Ini ayat dia lain. Tok Mama, saya sakit, tolong tengokkan. Betul? Ayat tolong tengokkan yang bahaya ni bang. Dia datang rumah saya, perempuan tu cantik, Ustaz, saya ni sakit, tolong tengokkan. Aku tengok dia. Cantik akak ni. Boleh? Pasal kau suruh tengok. Kalau kau suruh. Maka faham tidak mendatangkan mudarat dan manfaat, maka letakkan tak ada sekutu bagi hak Allah Ta'ala. Kalau anehnya apa yang Tuhan letakkan mutlak, maka letak dalam keadaan mutlak. Hal keadaan hitam kata Tuhan, hitamlah dia. Putih kata Allah, maka putihlah dia. Tak payah manusia nak mandai-mandai nak buat sesuatu yang nak bersaing dia dengan Tuhan. Tinggalkan ayat itu. Dan juga hal bahawasanya Muhammad itu adalah hamba-Ku, yakni Rasulku. Muhammad itu merupakan hamba Allah. Dia meletakkan perkataan Muhammad itu adalah hamba kerana di antara sebaik-baik menunjukkan pengabdian kepada Allah itu adalah Muhammad. Muhammad bila dia menunjukkan pengabdian yang betul-betul original punya abdi, dia meletakkan ibadat dia meletakkan hal keadaan perjuangan dia meletakkan tentang berjuang tentang nafsu dia, bagaimana dalam keadaan Muhammad yang bangun di tengah malam, hal keadaan menunjukkan pengabdian dia, maka layak dia tu asra bi abdihi, diperjalankan oleh Tuhan dia. Siapa yang nak ikut Rasulullah seperti mana dalam Isra Mi'raj, maka ikutlah watak kepada Rasulullah. Siapa yang nak naik ke Mi'raj, naik kepada hadrat Allah, ikutlah cara Rasulullah. Modal dia satu saja. Hal keadaan menzahirkan juga Tuhan menzahirkan bagi kemuncak ubudiyah, yakni mengaku dan akur tentang kehambaan kau, nescaya roh kau akan digentap juga ditarik oleh Allah di bawah tarbiyah Allah Ta'ala. Dalam istilah bahasa yang lebih moden, kita kata, maka dikatakan berjuangkan. Maksudnya dikatakan, zahirkan bagi kamu bagi sifat ubudiyah, nescaya roh kamu akan ditajalikan bagi rububiyah. Hal keadaan zahirkan bagi sifat kehambaan, nescaya roh kamu akan hal keadaan dilitupi dengan al-haq ketuhanan. Itu cara dia. Kita nak pergi dengan jasad tak boleh, roh bagi. Pasal Nabi mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Bermula salat itu mi'raj roh orang mukmin bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka berkhitab berjumpa. Sebab itu ayat dalam semayang ni dia tak ada ayat bacaan. Dalam semayang ni dia bentuk ayat dialog. Saya dah terangkan awal-awal saya datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya Engkau yang kami sembah dan Kau kami minta pertolongan. Bila cakap aku dengan Kau maksudnya berhadap. Siapa yang nak berhadap dengan Tuhan, semayang itu tadi dalam keadaan menzahirkan bagi hak ubudiyah kehambaan dia. Melucutkan dua selipar haulah dan quwah dia. Jangan mengaku tentang haulah dan quwah dia, melainkan bersandar dengan billahil aliyyil azim. Maka dilihat bagaimana perjalanan semayang itu di bawah berlaku. Perjalanan salat iaitu tadi zahir dan batin di bawah tarbiyat Allah Ta'ala. Ini cerita ujung-ujung. Tapi nak kena sedar dululah bahawa Muhammad itu diletakkan sebagai seorang hamba, yang mana hamba itu tadi dalam keadaan katakan seorang hamba, maknanya hal keadaan dia menzahirkan kehambaan dia itu tadi hingga layak dia dijemput naik kepada hadrat Tuhan. Ini lebih. Muhammad dijemput naik kepada hadrat Tuhan dengan perkataan asra. Adakah orang lain boleh dapat seperti mana Rasulullah? Ya boleh. Sebab ada syarat dia macam mana? Tunjukkan kehambaan. Hamba ni ciri-ciri dia yang pertama, kau zahirkan hina kau. Jangan belagak dalam kampung ni. Kau zahirkan hina kau. Jangan kau belagak dalam masjid ni. Hinakan kau diri kau. Jangan kau belagak dalam don kau. Jangan kau belagak dalam parlimen kau. Jangan kau belagak dalam negeri kau. Bila tak ada kata kau zahirkan kau hamba, bagaimanapun kau sedar ke mana kau pergi, kot dan necktie kau pakai, baju jubah berlapis-lapis, namun tetap dalam keadaan kau kendong tong tai ini ke berkulu kile. Dalam perut ni ada tai, tuan-tuan. Tapi bila dah pakai dengan necktie, dia terlupa dia bawa tai. Dalam perut ni ada pundi kencing, tuan-tuan. Kalau dia pecah, hancing. Tapi hancing ni tak sehancing kaki kencing. Kaki kencing lagi hancing. Bila tak ada kata, kalau tak ada kata, orang yang sentak perasan, pakai kot, pakai necktie, pakai jubah, jalan baca unta Baghdad, dia terlupa hal keadaan sifat kehambaan dia, yang sifat dia seorang hamba. Dalam perut dia ada tong najis, dalam perut dia ada tong kencing, dalam perut dia ni kalau Allah tarik bagi chip Tuhan yang bernama nyawa, maka dia akan digelarkan bangkai. Sedar tu duduk, jangan tak sedar. Handsome macam mana pun, ratu cantik macam mana pun, mak kata orang sado macam mana pun dia punya badan, hal keadaan bila dia mati akan gelar-gelar dia. Orang kampung akan panggil arwah. Tapi bila dia semayang, orang kata, mayat siapakah ini? Perkataan man, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Ingatlah manusia sekalian daripada kamu, seketikanya kamu sekalian semua akan digelarkan mayat, kata Allah.
Bila diakur yang dia ni hal keadaan akan bergelar mayan, yang hal bertemu dengan Allah, roh yang berada di dalam, maka roh adalah kerja hati. Hati jangan busuk, hati jangan bangga, hati jangan besar diri, hati jangan riak, hati jangan takabur, hati jangan mendengarkan amal, hati jangan campur action melampau-lampau sampai kau cakap apa, biar mati action, jangan mati accident. Faham saya tu? Nisbah dia begitu, sampai tahap begitu. Bila tak ada kata, nak buanglah, nak betulkan roh yang ada di dalam. Roh ni dikendaki pasal roh ni di bawah tarbiyah Tuhan. Dia di bawah tunjuk Tuhan. Dia di bawah pantulan nur Allah. Allah, kalau dia hendakkan manusia itu ibadat, bila ditembak saja, bila azan saja, dia laserkan cahaya dalam hati manusia, bersiap sedia di dalam keadaan dengan pakaian dia terus pergi ke masjid. Siapa yang menjolok dia pergi ke masjid? Ialah dorongan daripada cahaya Allah. Faham ni dulu. Nak menafikan tentang masalah yang mencerita tentang haula dan khurah kau ini. Bersandar dengan Tuhan sehabis-habis sandar. Ibarat kata seperti mana dalam berdoa. Doa pun, doa ni kau baca dan doa panjang-panjang. Semua cerita katun pasal doa apa yang kau nak minta. Semuanya di antara Allah dah tahu apa yang kau nak minta. Allah menghadiahkan doa sebagai satu ibadat. Ketika Allah bagikan kau hadiah, apa yang Tuhan tunggu daripada manusia? Ketika kau berdoa, adakah kau berpaut dengan Tuhan? Adakah kau berdoa hal keadaan kau merayu pada Tuhan? Adakah hati kau betul-betul bergantung kepada Allah? Adakah hati kau betul-betul menzahirkan tidak ada lagi pertolongan melainkan Allah? Allah tak tengok jenis baris doa kau, tapi Allah nak tengok bagaimana hati kau berpaut dan bertaut ketika kau munajatkan doa kepada Allah Ta'ala. Faham banget? Faham betul-betul ni? Jangan salah faham. Dia pun baca doa, Allahumma adini biman hadai, wa'abini biman apain, wadalani biman apain, wadalani biman apain. Semua apain dia, tak ada yang manis. Semua apain, semua apain. Doa yang kau baca, hari-hari kau baca. Dalam kata-kata, Allah, dia ringankan tangan manusia. Dia letakkan kehendak bagi manusia tiba-tiba dalam keadaan berdoa. Bila manusia mengajukan doa, bukan apa yang kau minta itu menjadi satu bahan utama dalam agenda ketuhanan. Tetapi bila kau menada, adakah kau menunjukkan sifat fakir yang betul-betul memerlukan kepada Allah? Sakadama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nak pula setengah imam-imam muda dia cari doa yang power-power. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'i arba'. Kalau kubak dia kira nak sedap. Engkau baca doa, kau fikir bagaimana Allah memengertikan kau. Bukan kau menyusun doa, kau memikir bagaimana orang ramai memengertikan kau. Engkau bercakap kuliah agama di dalam jadi ustaz kat depan. Engkau bercakap kau kena waspada bahawa Allah pilih engkau dan Allah sudah memengertikan keikhlasan hati engkau menyampaikan ilmu. Bukan dalam keadaan kau menunjukkan persembahan supaya orang ramai memberi perhatian kepada engkau. Ini ulama neraka. Ulama neraka, bukan Melaka. Neraka. Ke tu dekat tu. Faham? Siapa tengok. Habis, zahirkan hamba dulu. Jangan action sangat atas muka bumi ni. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa innakum semua. Kemudian daripada kamu, kemudian daripada ini kata Tuhan, ba'da zalika, selepas daripada ini, lamayitun, kamu akan digelarkan mayat. Lalu satu lagi dia kata lamab'usun, dan lepas daripada ini hal juga kamu semuanya akan dibangkitkan daripada kubur hal keadaan menuju kepada yaumil masyar. Banyak pergi situ. Hari ini semua bila tak ada benda ni, orang leka. Bila tak ada cerita kain kapan, tak ada cerita liang lahat, tak ada cerita dalam kubur, tak ada cerita yaumil masyar, maka orang akan leka. Orang tua 60 tahun boleh syakok John lagi, pang-pung, macam Dayak Isal, kena dapat senapang. Kau tahu Dayak dapat senapang? Habis dia tembak, kena tak tahu. Itu Dayak dapat senapang. Bila dah tua-tua dia boleh tolak dam lagi. Bila orang tua-tua tolak dam, maka tak salah budak-budak muda tarik dam. Pasal yang tua dah tolak. Maka yang tarik budak-budak muda. Cantiklah tu. Seorang tolak, seorang tarik. Tadi faham dam mana pun aku tak tahu tu. Maka nisbah bila takdir kata, kalau ini perkara tak ada dalam mainan manusia, dia terlupa di antara kemuncak daripada perjalanan hidup ini dan penghisapan ini, yakni liqa' rabbih, pertemuan dengan Tuhan dia.
Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam tafsiran ayat, alastu bi rabbikum, adakah kamu akur aku ini sebagai Tuhan kamu? Maka berkatalah roh saya, roh sekalian di antara seluruh para nabi dan orang-orang manusia mengatakan bala syahidana, bahkan kami naik saksi tentang ketuhanan Allah. Allah menyatakan bahawa kebanyakan yang dihisab oleh Allah Ta'ala, hal keadaan kebanyakan yang diseksa di akhirat esok, yang mana mereka mungkir janji dengan perkataan bala syahidana, masa di alam roh mereka bersaksi tentang ketuhanan Allah. Bila hidup di atas dunia, dapat duit, dapat pangkat, dapat darjat, dapat glamour, banyak pengikut, dia pula nak mengampas sebagai kedudukan Tuhan, nak menunjuk kuasa, dan juga hal keadaan nak cari pengaruh, seolah-olah dia terlupa ayasabu an la yaqdira alaihi ahad, adakah dia terlupa ada zat yang lebih berkuasa ke atas dia. Ayasabu an lam yarahu ahad, dia sangka bahawa dia sombong atas muka bumi ini, tidak ada sesuatu zat yang sedang memengertikan dia. Okey, ya tengok. Kalau kat kubur pun boleh serokok, apa lagi pengajaran nak ajar manusia? Pasal Nabi kata apa? Ingatlah hei sekalian daripada umatku bahawa lubang kubur ini sebesar-besar pengajaran bagi kamu. Kalau lubang kubur pun tak kerti bahasa, apa lagi nak ajar ke dia? Mau ditangkap hidup, tanam hidup-hidup pun belum tentu. Kalau dia tahu pun ke tanam, dia sedar-sedar dia kau ajar balik. Ini manusia. Pergi, sebab tu kata Sufyan Al-Thawri, pergi kat kubur tengah-tengah malam. Kamu tengok malam kubur nampak dalam keadaan tenang, tapi kamu tak tahu apa yang ada di dalam dia. Dalam dia tu ada, setiap umat akan kena himpitan kubur. Dalam kubur tu ada ular yang dipijak kepala sampai ke kaki sebulan perjalanan. Hal keadaan dalam kubur tu ada satu ular, kalau andainya di antara air liur dia tu mengecek ke bumi, nescaya tak akan hidup tumbuh-tumbuhan di atas dunia. Hal keadaan yang dalam kubur tu ada binatang kala jengking, sekecil-kecil binatang yang di dalam kubur yang menyiksa itu, kata Rasulullah, sebesar anak lembu, yang beritahu peristiwa ini Muhammad bin Abdullah, yang dia hidup dia tak pernah berlaku dusta, tuan-tuan. Bahkan orang kafir Yahudi dan Nasrani pun akor tentang di antara Al-Amin Rasulullah, tentang akor tentang Rasulullah tak pernah berdusta. Allahu Akbar. Saya tengok dia pergi kat kubur, dia bergurau. Ini tempat kau buah pokok, sejuk sikit, boleh? Dia bergurau lah, dia sama dia. Ni besok kau dah mati, kau kat sini. Aku tanam kau kat sini. Sini sejuk sikit. Sejuk sikit, kata dia. Yalah, dia bergurau. Atas kubur dia bergurau leh. Allahu Akbar. Bapa mati. Anak-anak dara nak ikut pergi kubur. Dara ikut. Anak dara pergi kubur pula pakai seluar ketat. Pakai pula baju lengan pendek. Bapa belum lagi masuk, azab dah tunggu dalam kubur. Pasal tak wasiat kepada anak sebelum daripada kematian. Ayah mati, aurat tak jaga. Ayah mati, kadang-kadang kau hantar. Silap-silap, dia tak pernah silap. Hari bulan tak pernah silap. Silap-silap, kadang-kadang bapa dia mati. Anak sibuk menguruskan jenazah. Hal keadaan anak-anak sibuk menguruskan kematian dan kedatangan orang. Hari bapa dia mati, anak-anak ada yang tak sayang pada hari itu, tuan-tuan. Faham? Tengok orang. Saya cakap bukan bohong, tidak. Saya tengok dalam air tu. Saya cuba tilik. Apa kau bangga dengan gelas berkaki ni? Oi, orang masjid. Orang kaki gelas begini, kau pun nak ikut macam ni. Nak ikut macam ni. Semua kau nak tiru orang. Allahu Akbar. Tak, aku tak marah. Siap tu. Baik, tengok ayat tu. Barang siapa yang tiada reda, ia akan segala hukumku, dan tiada sabar ia di atas segala balaku, dan tiada syukur ia akan segala nikmatku. Tiada membadai dengan pemberianku, maka keluarlah, bracket, berambuslah, keluarlah kamu daripada bumiku, kata Allah, dan juga jangan berteduh di bawah langitku, maka tuntutlah oleh kamu Tuhan yang lain daripada aku. Ini hadis kursi, tuan-tuan. Tak, orang tak boleh nak pertikaikan dia sahih tak sahih. Yang ini firman Allah Ta'ala. Siapa yang tak reda dengan hukum Tuhan? Hukum Tuhan ni dia kita bagi pada dua. Hukum yang pertama dia pergi lazim, yang hari-hari ni. Engkau tengah sihat-sihat, tiba-tiba datang hukuman Tuhan, datangkan penyakit. Kau kena reda dengan penyakit.
Engkau dulu banyak duit, tiba-tiba hal keadaan jatuh muflis, kau kena redha dengan ketentuan hukumnya. Bila tak ada kata dulu dalam keadaan hal rasa-rasa dulu dalam keadaan kau bahagia suami isteri, last ni kau bergaduh, ujian yang datang daripada Allah, hukum yang datang daripada Allah, redha pada hukumnya. Anak dia dalam keadaan 10 hal keadaan, anak dia 10 dalam keadaan, anak dia seorang universiti, seorang pusat seranti, tiba-tiba aksiden, yang universiti pula mati, yang tak pusat seranti pula tak mati, dia kena redha. Ini hukum harian, kena hari-hari. Pak yang dikatakan fa inna qadaqati wa la yuqda wa falakal hamdu ala ma suruh kerat Allah. Siapa yang suruh kerat Allah. Siapa yang suruh rejam orang berzina Allah. Siapa yang suruh sebat sekata-kataan Allah. Siapa manusia yang nak mempertikaikan ketentuan daripada Allah. Antum a'lamu amillah. Adakah kamu sangka kamu lebih pandai daripada Allah? Ini Al-Quran, jangan pertikai-tikai. Tapi, tapi. Ini bukan drama. Kalau drama boleh main tapi. Abang sayang kau, abang cinta kau. Tapi bang, itu kalau drama lah. Ada tapi. Tapi bang, bila dia kata tapi bang, katak berbunyi. Gede-gede ong. Ini radio lama ni. Apa dia? Radio lama. Tuhan kata puasa, rajin kau puasa. Tuhan kata semayang, separuh puasa semayang, separuh tak semayang. Tuhan kata puasa dan semayang. Ada pula orang semayang tapi tak suka puasa. Ada orang tu pula puasa je tapi tak suka semayang. Engkau jangan tengok dia ni buruk tau. Dia walaupun tak semayang tapi puasa tak tinggal. Mazhab bapak siapa diikut pun tak tahu. Padahal semayang tu lagi mustahak daripada puasa. Tiang agama tu pada semayang. Kau jangan tengok dia ni sway, dia ni walaupun dia ni tak semayang tapi puasa tak tinggal. Ini agama baharu yang orang Melayu buat. Kau jangan tengok Mina tu rocker saja tau. Seluar dia ketat, t-shirt tergantung, nampak pusat seranti dia. Sebelah belakang dia nampak alu gajah tampin dia. Dia sebab macam itu hal keadaan kau tengok. Tapi dia semayang tak pernah tinggal. Ini ada satu kaul. Perkataan ni dah lazim orang Melayu cakap. Arwah tu bagus. Dia walaupun dia tak semayang tapi puasa dia tak pernah tinggal. Tak ada agama yang ajar cara macam tu. Faham? Kenimbang betul lah syariat ni. Yang wajib tu lah syahadat, puasa, zakat, haji, zakat 5 ni, puasa, zakat, haji 5 ni kena selesai tu. Selesaikan dengan betul dulu. Maka hal keadaan nak kena redha hukum Tuhan. Bila tak ada kata hal keadaan tengah sayang-sayang bini, tiba-tiba hal keadaan kena angin ahmar, redha. Tengah sayang laki, tiba-tiba laki pula tangan dah tak boleh angkat sebelah kiri. Semayang pun dengan Tuhan main tabik je. Allahu Akbar. Nak rokok pun tabik. Ialah dulu pun polis, askar. Allahu Akbar. Nak sujudkan tabik lagi. Allahu Akbar. Dia tu tentera ke pakcik? Tak ada. Tangan dia tak boleh angkat. Redha lah dapat laki macam tu. Bila tak ada kata anak dalam kesayangan, itulah seorang anak tunggal. Tiba-tiba meninggal. Allah ambil pada ketika itu. Yang Tuhan ambil, hal keadaan Tuhan matikan dia itu, ialah sesuatu ketentuan dan hukum daripada Allah. Maka dia kena redha lah. Jangan tak redha. Bila duduk makam redha, ni makam tertinggi lah bang. Radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Mereka yang redha akan redha mereka akan Allah Ta'ala dan redha Allah Ta'ala akan dia. Siapakah orang yang dapat kedudukan makam redha ini? Allah hadiahkan dalam perasaan hati dia. Wa zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itulah mereka hal keadaan apabila disebut akan nama Tuhan dia, khasyia, dia akan rasa gentar, dia akan rasa bergetar jiwa dia tentang Tuhan. Itu nak dapat. Kita sebut dia Allah, Allah, Allah. Tak bergetar pun. Tak bergegar. Yang gegar Melaka gegar. Dia tak bergegar. Kan ada baju t-shirt tu, Melaka gegar. Engkau ni. Kau tak beli t-shirt tu? Belilah t-shirt Melaka gegar. Besok sembahyang Jumaat semua pakai. Mau tahu masjid-masjid tak gegar apa dia?
Melaka kau. Dia sebab bila takdir kata sebut Allah. Sebab tu orang kata apa di antara pertanda di antara orang yang sebati antara jiwa dia dan memahami tentang Tuhan dia dan orang yang memahami apa yang tersirat di sebalik alif lam lam ha disebut saja dengan isbat Allah terus dalam keadaan terpasang pada batinnya tiba-tiba terasa di antara satu sifat kegerunan, ketakutan, merasakan suatu benda yang hal keadaan bergelora di dalam hati dia akibat daripada gerun menyebut nama Allah. Ketika dia menghunus pedang nak berjumpa, nak membunuh akan Rasulullah. Lalu ditanya kepada Rasulullah, siapa yang boleh menyelamatkan kamu pada ketika ini? Satu kalimah disebut oleh Muhammad, Allah. Maka jatuhlah pedang orang kafir pada ketika itu. Engkau, kalau orang kafir pegang, kita, kalau orang kafir pegang pedang, zikir Allah, 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 tak jatuh lagi bang. Pedang tu terbang lagi ada pedang. Pasal kita sebut Allah tak kenal Allah. Maka jalan betul. Maka nak kena redha hukum Tuhan. Kita, kadang-kadang orang ni bang. Tak patut orang tu anak banyak, dia mencuri, kau kerat tangan dia, besok nak kerja apa. Orang tu pakcik-makcik, saya kata, dia kerja Nori Getah. Nori Getah kat Negeri Sembilan, di tanah pinggir atas. Dapat duit, kumpul beli emas. Bila dapat beli emas, dapat beli cekak, dapat beli gelang, tiba-tiba perompak, dia motong tu tuan-tuan 5 hari sekali jual. Dapat lantun dekat atas, ikat ketat-ketat dalam karung, tergajangkan, lantun bergolek ke bawah. Kalau kena musim hujan, dia tergolek dulu, baru lantun sampai. Tiba-tiba ada perompak curi di antara emas dia. Kesian perompak dia kena curi emas dia, dia kena kerat tangan dia. Yang makcik tua tu kau tak simpati, yang kau motong pagi petang beli emas tu kau tak simpati, barang dia kena curi, perompak kena kerat yang diperintah oleh Allah kau simpati. Macam mana kau ni berhukum? Faham bang? Jadi hari ini mula pegang kepada hukum yang Tuhan yang tak boleh dalam keadaan manusia. Tuhan kata as-sariqu was-siqaru was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Tuhan kata hal keadaan kerat, jangan petikai. Pasal apa? Hukum tu datang daripada langit. Hukum tu daripada Tuhan langit. Hukum tu daripada Tuhan semesta alam. Hukum itu Tuhan yang menjadikan kita. Hukum itu hal keadaan didatangkan oleh Allah kerana dia tahu perangai tabiat dan juga hal keadaan perangai buruk manusia. Maka hukuman bagi menjedarkan manusia ikut apa yang diaturkan oleh Allah. Nescaya selamat. Ni tak nak dengar cakap Tuhan, cakap dia aja. Boleh ke? Antum a'lamu amillah. Adakah kamu perasan kamu rasa kamu lebih pandai daripada Allah? Atau kamu rasa kamu lebih pandai atau Allah lebih pandai? Inilah manusia tuan-tuan. Ya. Buat macam mana? Time dia kena sesak nafas. Nak pergi hospital. Allah, 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 Allah. Tiba hospital dah dapat oksigen keluar balik. Rokok mana rokok? Time dia dah sesak nafas tu. Allah, 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 Allah. Masa tu wali pun tak ada zikir macam dia. Satu nafas, satu kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Dah lepas keluar hospital, lepas tu anak pun bayar bil 25,000. Pergi kedai kopi, cerita pula kedai kopi. Aku nak bayar tak mampu lah. Tapi anak aku bayar duit bil 25,000. Belagak pula bil 25,000. Tengok semput tadi kau tak fikir. Dah keluar daripada semput kau nak belagak, konon-konon kau bayar 25,000. Faham? Semenang je, macam kena kat engkau je. Kau termenang macam kena kan? Jangan cerita bab tu lagi. Habis. Nak buat macam mana? Habis. Hal keadaan segala hukumku dan tiada sabar di atas segala balaku. Tuhan datangkan bala sabar. Apa bala yang Tuhan datang? Ibtilak. Ibtilak bala ni tuan-tuan Tuhan datangkan. Sabar di atas bala ni. Paling tinggi dia boleh dapat 900 darjat. Sabar atas ibadat 300 darjat. Sabar meninggalkan maksiat 600 darjat. Sabar di atas bala ujian daripada Allah. Baik. Nabi Ibrahim, betul bagaimana Allah tabalkan dia menjadi Khalil, teman Tuhan. Mula-mula Tuhan perintahkan dia pindah, hijrahkan anak dia yang bahakal dan masih kecil dengan isterinya hal keadaan Siti Hajar di tengah-tengah padang pasir. Dia buat atas perintah Allah. Tiba satu ketika didatangkan pula mimpi pada ketika itu. Tiba-tiba dalam mimpi itu minta sembelih anak. Dilaksanakan perintah Allah. Tiba-tiba dalam keadaan Allah nak tengok lagi betul ke Ibrahim ini berpegang bertaut kepada Allah. Allah datangkan fitnah. Tiba-tiba hal keadaan dia dihukum. Hal keadaan dihukum bakar pada ketika itu.
Faham. Bila dah dihukum bakar, Allah uji lagi, datangkan Jibril dan para malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kami di antara aku Jibril dan malaikat daripada langit. Datang untanya kepada engkau. Adakah engkau perlu pada apa-apa bantuan? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Khalilullah dia? Ya, aku perlukan bantuan tapi bukan daripada kamu. Aku nak bantuan daripada Allah. Bila dah tiba malaikat offer bantuan pun, dia masih lagi bersandar kepada Allah. Ini bawa ori. Ya bang. Ini bini dia sakit sikit aja. Oh, yang orang buat. Ini orang buat. Ini orang buat. Mana Nabi tak uji, Allah tak uji bini dia tu. Nabi Allah, no. Nabi ni dia melantun. Tak lagi. Nabi Allah Lut, bini dia melawan. Banyak Nabi-Nabi di antara Allah datangkan ujian bentuk macam tu. Kena sabar lah. Kena sabar. Jangan tak sabar. Jadi bila Allah datangkan bala dalam bentuk demikian, sabar. Pasal tak nampak bala ini melainkan datang daripada Allah. Poin penting pada bala ni, saya bagi tahu pada tuan-tuan, tidak ada bala dan ujian yang datang daripada Allah, melainkan tidak ada bala dan ujian serta penyakit serta di antara apa-apa yang mudarat pada diri kau yang datang kepada Allah daripada Allah Ta'ala, melainkan dia merupakan kunjungan kasih daripada Allah untuk nengok kesabaran kau agar diangkatkan darjat kau di sisi Allah Ta'ala. Oi baik, orang kalau ibadat ikhlas, Allah akan datangkan ujian. Orang kalau ibadat dia kerana Allah, Allah akan datangkan ujian. Mana ibadat kalau tak ada ujian, periksa balik. Lepas tu orang kata, ya Rasulullah, aku cintakan kau kerana Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, aku cintakan kau kerana Allah. Ya Rasulullah, aku cintakan kau kerana Allah. Maka apa jawab Rasulullah? Hal kadar bersedialah kamu dengan ujian yang didatangkan oleh Allah. Kalau sekadar bercakap cinta tanpa diuji, tak pakai bang. Tengok Nabi Ibrahim sampai duduk dalam api. Masih lagi didatangkan pertolongan para malaikat. Tanda lagi. Hal keadaan dia tetap takkan kepada Allah. Yang ini betul. Ya. Ini bawa sikit diuji bini demam. Laki tak datang masjid. Oi. Bininya demam. Laki tak datang masjid. Ada tu pula tak datang hampir 40 hari. Tunggu bini lepas pantang. Yang beranak bini. Yang tak pergi masjid bapak. Datang sikit aja ujian. Kadang-kadang Tuhan datangkan ujian. Anak jadi nakal. Peduli hal keadaan sabar ujian. Tangani masalah. Tangani masalah. Sabar di atas ujian Allah. Bukan tak ada para Nabi yang Allah uji anak dia. Saat ketika banjir dah naik. Air dah naik. Kapal dah mula naik. Dah terapung. Kapal Nabi dah terapung. Panggil pada anak dia. Lalu anak dia mengatakan duduk di bukit dia yakin dalam keadaan selamat. Nabi sendiri pun anak dia melantun pada ketika itu. Bila ada orang anak dia yang nakal. Jangan engkau sesah. Buat nama apa dia lebay je. Buat nama apa dia ini je. Jangan. Pasal Nabi pun kena ujian. Faham bang? Buat nama je anak dia ustaz. Buat nama apa dia ustaz. Anak dia macam-macam ustaz. Faham? Buat nama je anak pegawai syarak. Jangan. Pasal Nabi pun kena ujian dalam bentuk macam tu. Tengah-tengah beramal, tiba-tiba sakit. Menandakan itu lambaian kasih Tuhan. Tengah-tengah beramal, kekurangan duit. Yang itu lambaian kasih Allah. Tengah-tengah beramal, tiba-tiba barang kehilangan. Lambaian kasih daripada Allah. Di tengah-tengah beramal, tiba-tiba dapat berita duka daripada ahli keluarga. Yang ini lambaian kasih daripada Allah. Allah, andainya didatangkan kepada manusia, nak curahkan kasih sayang kepada manusia, yang pertama didatangkan ujian. Setelah datang ujian, Allah tanya, Allah melihat di mana apa kata hati manusia setelah didatangkan ujian. Bang ya? Bila sakit, mengeluhlah Allah. Allah. Tak ada dia melainkan datang daripada Allah. Ibu bagi segala penawar yang boleh buat kita reda dengan hukum Tuhan. Ibu bagi segala penawar yang kita boleh senyum dengan bala. Tengok kisah pada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Kata sallahu rahu wa syarahu. Ketika dalam keadaan dia sakit terlantar, kata wali-wali yang lain, kau berdoa daripada Allah kerana doa kau mustajab. Apa jawab Syekh Junaid Al-Baghdadi? Tahukah kamu penyakit ini datang daripada siapa? Dia datang daripada Allah. Tahukah kamu penawar ada dekat siapa? Penawar juga ada dekat Allah. Dan kamu pasti kena lebih tahu dulu bahawa penyakit ini datang daripada Allah. Penawar datang daripada Allah. Dan ketika aku sakit ini, aku sedang diperhatikan oleh Allah. Dan Allah melihat apa bicara hati aku bila diuji pada ketika ini. Apa lagi yang kau nak cari? Dia yang datangkan penawar dalam genggaman dia dan dia memengertikan keadaan kau. Maknanya, bila orang didatangkan dengan bala, hal keadaan nak bagi tahu, bala itu datang daripada Allah, penyembuh dia ada daripada Allah. Allah tunggu jawapan hati kau. Apa komen kau dengan bala ni?
Tu yang tadi. Laki yang bini dia kena penyakit gatal-gatal. Tak pergi hospital, tilik bomoh. Bomoh kata ini bukan orang lain buat. Ini orang dekat dia. Orang dekat-dekat. Dia pun dah tuduh lah. Jiran ni. Satu malam tidur. Tiba-tiba tengok kain laki dia terselak sampai peha. Rupa lakinya dia kuap. Rupa menyangkit orang dekat-dekat. Betul lah. Oi. Bomoh tu cakap betul lah. Ini bukan orang lain jauh-jauh ni. Orang dekat dia. Dekat-dekat. Kurap menyangkit. Faham? Takkan itu pun nak jumpa bomoh bang. Sian tengok bang. Sikit-sikit. Melayu tu dah silap dia. Saya kata, bila jumpa bomoh, saya ni sakit, tolong tengokkan. Ayat ni tak cantik. Saya ni sakit Tok Bomoh, tolong ubatkan. Saya ni sakit Tok Bomoh, tolong tangkalkan. Tolong halkan dan buatkan air ke. Lagi satu bodohnya orang Melayu ni. Dia bawa air kosong, dia suruh bomoh tawarkan. Orang nak suruh bomoh tawar ni bawa air kopi. Yang manis. Moh, tawar kau sikit. Bomoh tambah lah air, tawar boleh dekat. Ni bawa air kosong. Sial tengok bang. Dah buat macam mana. Masing-masing. Dah biasa. Kalau tengok lebay kami besar. Kalau kau telanjangkan dia tu, satu badan tangkal dia. Apa dia? Dia tengok serban jubah dia pergi semayang baca Unta Baghdad jalan dia. Kalau kau tangkap ramai-ramai telanjangkan, sini satu tangkal. Bawa ketiak satu tangkal. Kat pinggang satu tangkal. Kat peha satu tangkal. Macam-macam tangkal dia pakai. Allahu Akbar. Bila Allah tanyakan pada ketika ayat tu, Qila man raq. Adakah ada satu ayat? Dia sakta tu. Qila man raq. Perkataan tu. Itu Allah cabar pada manusia. Ketika orang nak mati. Ketika orang nazak. Ketika dalam keadaan orang nak sakaratul maut. Qila man raq. Siapakah yang boleh menyampi kita Tuhan? Tuhan tanyalah. Masa saat nak mati tu. Siapa boleh jampi supaya dia tak mati? Tuhan cabar. Jangan kata cerita bomoh ni Tuhan tak cabar. Tuhan cabar. Siapakah yang boleh jampi? Qila man raq. Siapakah yang boleh tangkal orang yang nak mati ni? Bomoh pun tangkal. Bomoh tarik nafas. Penyudah bomoh yang nangkal mati. Allahu Akbar. Sian bang Pelan-pelan bang. Habis. Jadi nak kena reda lah hukum Tuhan. Apa yang Tuhan bagi. Kata Syekh Ahmad Al-Hariri rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang melakukan dia akan amal yang saleh. Lalu hal keadaan dalam tempoh 40 hari. Tidak ada datang ujian kepada diri dia. Hartanya tidak berkurangan. Kemudian tidak ada ujian penyakit bagi diri dia. Tidak ada satu musibah yang kena pada ahli keluarga dia. Pastikan bahawa orang yang kena demikian. Orang yang demikian itu. Dalam tempoh 40 hari itu. Allah tilik dia dalam keadaan orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Penyakit ni kalau orang dapat, kalau dia faham ujian Tuhan sedap. Aduh, tolong mak kau, tolong mak kau. Kau minta tolong dengan bini kau, apa dia boleh buat? Kalau tuan pun sakit, tolong mak kau. Dia tiap mangkau bini dia, apa dia? Mana bini tak mangkau, asyik kau tiap mangkau. Tolong mak kau. Bini pun marah, ya apa kau? Kenapa kepada minta tolong? Tolong mangga. Cuba mengada-ngada dengan Tuhan. Allah. Sakit tu. Sakit tu bila kau sakit. Cara kau sebut nama Allah. Cara kau berpaut yang itu Tuhan dengar. Yang itu Tuhan ambil point. Yang itulah yang bakal dapat respon yang cepat daripada Allah Ta'ala. Dia macam ni lah bang. Nak ceritakan. Kita jalan dengan Tuhan ni jalan hati tu bang. Jasad ni bergerak dengan kehendak hati. Jalan hati. Kalau tak kata ada nelayan pergi ke laut. Tiba-tiba di tengah laut dipukul dia gelombang. Habis pecah sampan dia. Lalu tinggal di papan sekeping. Itu pun dia bergantung papan sekeping. Dia tengok kiri kanan keliling dia. Jauh lagi daratan. Pada ketika keadaan macam tu. Hati dia Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia berdoa. Agak-agak dia punya zikir tu dengan zikir orang kat masjid 20 tahun belum tentu lagi tuan-tuan. Dekat masjid, Rabbana subhanallah. Alhamdulillah kata dia apa dia?
Alhamdulillah, 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 akbar, 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 akbar. 20 tahun kau zikir dekat masjid, hal keadaan memuji akan nama Allah. Tak sama orang yang terapung satu hari dalam laut, yang mana 24 jam selagi tak sampai di daratan, hati dia sentiasa bergantung dan berpaut kepada Allah. Yang nak berjalan ke Tuhan, hati dinamakan roh, dinamakan akal, dinamakan hati, dinamakan latifatul rabbaniyah. Yang ini nak kena jalan dengan Allah. Walaupun semayang 2 rakaat, hati ada Allah. Jangan semayang banyak rakaat, hati leperkam mempercayai. Tak ada apa-apa. Itu kan cakap Arab tu, cakap India. Boleh bang? Paut tak? Contoh, kita ambil ringkas. Macam mana cara nak paut? Cara nak paut ni main saya lawan tarekat. Orang tarekat ni apa-apa cerita, mati. Tarekat ini dikata, kalau tanya Imam Ghazali dibahas, bila orang bertanya kepada Rasulullah, ma huwa tariqatu ya Rasulullah? Apa kan dikatakan tarekat ya Rasulullah? Maka jawab, saya baca dalam kitab Syairul Salikin atau Ihya. Dan apa yang dijawab oleh Rasulullah? At-tariqatu huwa barzakhun. Tarekat itu merupakan barzakh. Orang tak akan sembahyang khusyuk kecuali dia membayangkan diri dia lepas di kapan. Kalau dia bayang malam-malam dia bangun, dia duduk istighfar, dia fikir kalau aku mati, ya Allah, besok orang semayangkan aku, mandikan aku, orang kapankan aku, ya Allah. Oh, masa orang kapankan aku, dia dah takut pula. Aku pula bergaduh dengan Bilal, kot dia cerut, besok habis aku. Sebab tu nak bergaduh, jangan bergaduh dengan Bilal. Faham? Besok kau mati, dia cerutnya kau je dia cerut. Faham? Kena baik-baik dengan Bilal. Besok bila tak ada kata, tiba-tiba masuk dalam kubur, ditutup dengan papan daka, dibukakan muka, tutup papan daka. Kata Rasulullah yang paling menyayatkan lagi, bila mana orang balik saja, selipar yang pukul kepada tumen itu, kata Rasulullah, didengar oleh ahli kubur. Ngeri. Nak pula tinggalkan anak yang menggunakan anak yang kecil-kecil. Bye baba, bye baba, bye baba. Poh! Terpekik larung ke bawah tu, rindukan anak baba, anak baba. Oi. Bye tu, bye tu, bye tu. Bye grandpa, grandpa, bye grandpa. Cucu-cucu aku melaung akibat dalam keadaan terlampau rindu pada cucu. Kerana sebelum daripada manusia mati, dia tak sempat nak putuskan kasih kepada yang lain daripada Allah. Tiba-tiba seanak mati, kasih ke hal keadaan ketika seanak mati, gemitan rindu kepada yang dicinta ada dalam kubur. Padahal sebentar lagi mereka akan berhadap kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Faham bang? Kena faham betul-betul lah bang. Orang dah pengambil ujung ni macam kita tu masuk aku. Kalau aku cakap macam kau kan kau marah. Orang yang penghujung macam kita ni tuan-tuan, umur ni menandakan satu hari ni Tuhan kentap sikit. Satu hari Tuhan kentap ke kubur, dekatkan kubur. Tarik lagi kubur. Satu hari habis hari ni pukul 12, dekatkan lagi kubur. Pukul 12 kan habis, dekatkan lagi kubur. Sampai pukul 12 kan dekat lagi kubur. Faham tu? Kena faham betul-betul. Maksudnya, umur ini yang peringkat penghujung ini merupakan tarikan ketuhanan. Supaya manusia hal keadaan hatinya tidak berkiblatkan kepada lain dan tidak tawajuh kepada yang lain, melainkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dah 60 tahun, 70 tahun, Allah panggil dia dengan berbagai tanda. Dia masih toleh pada isteri dia. Dia masih toleh sayang bini. Dia masih toleh sayang anak. Masih toleh sayang harta. Masih toleh sayang zuriat keturunan. Masih toleh pada pangkat dan darjat. Masih toleh cari pengaruh. Masih toleh macam-macam toleh. Ada bang. Takkah dia jadi masalah? Kepala toleh tempat lain, badan ditarik tempat lain. Takkah sembelit begitu bang? Allah tarik. Umur ni Tuhan tarik. Tapi manusia masih tak mandang Allah. Dok mandang lagi dunia yang bakal ditinggalkan. Dia pandang lagi anak cucu yang manja-manja. Dia pandang lagi harta-harta yang ditanamkan, yang digada. Dia pandang lagi ubi yang ditanam tu agak-agak bila boleh berisi. Dia terpandang lagi gini. Padahal Tuhan dah tarik, dia dah tarik. Bila ada uban tu satu Tuhan tarik. Gigi dah jatuh, tu tarikkan yang kedua. Bila kulit dah berkedut tu tarikkan yang ketiga. Sendi dah genggang, tu tarikkan yang keempat. Sedikit masalah, tiba-tiba ada penyakit yang Tuhan tampal itu merupakan lambaian tarikan ketuhanan atas di antara dasar supaya apabila ada pertanda dalam bentuk demikian, pandang Tuhan, jangan pandang dunia yang bakal binasa, yang bakal kau tinggalkan. Faham? Duk tengok sayang nak tinggalkan bini.
Bini dah 70. Apa? Kalau macam aku tu mana sabarlah bini muda aku umur 21. Bini muda aku 21. Macam kau umur dah bini kan tuan-tuan, bini ada 70. Kadang bila sakit nafas sesak, pegang tangan bini. Dah tua-tua ni sedap pegang tangan. Dah tak sedap bang. Pertama dua-dua tangan dah kebas tak berasa apa dia. Yang kedua, tangan tu dah kasau, tak berasa benar. Kadang-kadang bila garu pipi tu bukan pakai kuku, pakai tapak tangan dia. Faham bang? Dah tak ada apa dah. Itu pun tanya lagi bini dia, mak kau, boleh aku tanya kau satu soalan? Boleh apa kau? Oh, pak kau. Mai bila orang tu nak berhenti main pak kau? Pak kau. Apa dia? Aku lepas aku mati besok kau kahwin lagi tak? Bini yang ditanya tu umur 70 tau. Oh. Tuan-tuan, saya bagi tahu satu perangkap yang Allah sedang pasang kepada orang yang 40 tahun ke atas. Dunia permaniskan akan wajah kamu kepada orang tua-tua sebagai ujian yang terakhir. Takut bila saat pada ketika datangnya Israel, panggil antara roh manusia untuk berhadap kepada Allah, tapi rupa-rupa keadaan rupa-rupa wajah masih memandang kepada kemanisan dunia. Wal'ayazubillah. Minta selisih dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya kematian itu satu kegembiraan kerana satu pertemuan dia dengan Allah. Tetapi rupa-rupanya satu ketakutan, satu benda yang menakutkan kerana hal keadaan berpisah dengan kemahuan nafsu dia di atas dunia, tuan-tuan. Siapa kata tak seronok bang? Bangun pagi minum teh kedai, roti banjir 2 teh gelas besar. Baru sudahkan angkat kaki sebelah, isap rokok, pom-pom, baca dayak dapat setapak. Siapa kata tak seronok? Siapa kata tak seronok aku tampuhkan. Aku seronok buat kerja tu. Nak makan-makan, nak balik, kawan pula datang. Nak balik ke? Teman kalau aku belanja teh lagi. Duduk sekali lagi bang. Padahal kencing manis dah 28 tu. Bila orang offer teh cawan lagi, singgah lagi tu. Duduk. Siapa kata tak seronok? Seronok. Orang kaki-kaki rewang duduk dekat kedai, berbual dengan kawan yang kena kaki, kemudian duduk dalam keadaan borak. Yang ini kepuasan nafsu. Orang akan jadi satu kepuasan nafsu. Saya bagi tahu pada rakan-rakan sejawat yang saya yang dah tua-tua ni. Kita dah tua-tua nak buat maksiat mungkin dah tak ada lagi dah. Tak ada. Ke ada rasa-rasa kau nak beli motor, kau nak rempet? Ada? Tak ada. Start motor Honda pun berapa kali pula pun tak hidup-hidup, kau nak pakai motor besar. Motor Honda pun kadang-kadang buka bila tarik tongkat tu pun gayang-gayang. Kau dah tak ada lagi dah. Nak kata perempuan lagi jauh lah. Kita aja gila perempuan ni lawyer dah tengok kita budak muda. Tengok budak cantik. Budak-budak muda sekarang ni yang perempuan cantik-cantik ni, yang campuran-campuran tu rezeki mata je bang. Kahwin tak ada lah. Tak percaya kau ada anak dara yang umur 18 balik kau cakap, atuk ujung kampung yang 68 tu minat kat kau. Kau setuju tak? Abah tak kisah. Dia tak jawab. Weh, itu dia boleh. Dia tunjukkan watak muntah. Weh, itu dia. Ini sebab ada. Faham? Kita je pun. Kita je syok kat dunia. Dunia tak ada syok kat kita pun. Kita je syok perempuan muda pun menyampah kat kita bang. Faham betul-betul dunia ni? Bila di antara manusia tak nampak dalam konsep, dalam bentuk ni. Nafsu ni bila orang tua, dia tak ajak buat maksiat sangat. Nafsu pada orang tua ni, hal keadaan dia lemahkan pada buat ibadat. Nafsu pada orang tua ni, dia suruh buang masa. Maksiat pun tak buat, ibadat pun tak buat. Apa lagi dah pencen? Pukul 7 sampai waktu zuhur kosong. Najwa Latif. Lagu-lagu. Itu nama lagu, Najwa Latif. Sian kau, Quran tak hafal, lagu tak hafal. Kau hafal apa? Sian. Pergi ya, Quran tak hafal, lagu pun tak hafal. Okey, itu dia. Orang tua-tua duduk je, berzikir pun tidak, buat maksiat pun duduk je. Tapi kita syukurlah ada orang tua pula masih lagi tak berhenti. Dia baca surat khabar, dia tak baca muka depan, terus belakang. Tiba-tiba dia tumbuk meja. Mis mata pula.
Tu contohlah, tak ada kena berhenti yang hidup ataupun yang mati ataupun yang separuh mati. Faham? Kadang-kadang dia dah berhenti ekor. Dia dah berhenti ekor dah, tapi tiba-tiba ujian datang. Dia beli suap khabar, tiba-tiba, alah, time aku ikut kau tak naik. Time aku dah bertaubat pula kau nak. Time aku dah bertaubat pula kau naik. Sebab itu, ini ujian untuk orang-orang sabar di atas ibadat dan sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Nak tahu orang tinggal maksiat, dia kena uji dulu. Dia sabar meninggalkan maksiat. Bila ada perempuan ajak berzina, tak mahu aku, takut dosa, takut dosa. Ya ke tu? Dia perempuan yang ajak dia berzina tu umur berapa? 72. Padan warak nolak ampun, apa dia? Besok bos siang datang, rambut perang, muka macam kapal perang. Rambut perang, seluar tolong dia offer pakcik. Tak ada apa-apa pakcik top up aja RM5. Apa? Pakcik top up saya RM5 dia kedua. Yang tadi 72 engkau, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Cuba datang yang muda. Tujuan, bang. Kalau dia boleh tahan, naik makam tu 600 darjat dia boleh naik. Jangan kata kau dah berhenti nombor ekor tak ada. Bila kau nak beramal ujian ekor tak datang. Datang. Jangan kata tak datang. Dia nak pastikan betul-betul kau tak nak main nombor ekor. Aku dah bertaubat tak nak main nombor ekor. Mula lagi, sumpah aku tak main ekor. Cuma aku nak main toto je. Aku tak nak main ekor, tak nak main toto. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Tiba-tiba tepi sejadah tu ada nombor. Ni ujian tau. Saya cerita ujian datang. Dia cakap apa dia? Ini memang dia nak bagi apa dia. Siapa nak bagi kau nombor baik? Kau nak kata Tuhan bagi kau nombor. Cuba kau cermin muka kau dulu. Dia semayang Allahu Akbar. Dia tulis. Sejadah lain tak ada nombor. Sejadah aku ni ada nombor. Ni dia memang dia nak bagi. Apa dia? Memang dia nak bagi. Padahal dia tengah bertaubat tu. Tiba-tiba ujian tu akan datang kali terakhir. Nak tengok betul tak betul dia gempur. Kalau berzina tadi, begitulah tadi. Yang 72, Astaghfirullah, ya Allah. Jauhkan aku daripada zina. 72. Kalau datang 27, pakcik. Ya. Pakcik ni nak. Dalam dia bercakap tu, dia tengok aurat tu. Pakcik ni nak. Sebenarnya nak. Dalam dia bercakap, mensyarah nak menolak tu, dia tengok dada budak perempuan tu lagi. Sebenarnya pakcik ni dah tua dah nak. Begini nak. Dia apa kata orang? Dia pandang curi. Dia takkan menolak. Sampai ujian tu lepas. Kalau yang kaki arak begitu. Tobat, aku tak nak minum arak lagi. Tak nak. Tobat, aku bertobat. Tak nak minum arak. Dia pun semayang dekat surau tepi jalan. Duduk sementara tunggu orang bang. Lori arak pun terbalik. Alamak, sayang betul lah. Yang mahal-mahal penyulat tu. Oh, kedua. Dia datang ujian. Apa lagi ikhlas dia dah berhenti arak? Cuba tengok. Dah takut dia berhenti arak. Dia betul tak betul? Seperti mana kata orang lain. Bila nampak lori babi. Tui lo dah. Bila nampak lori arak berdegup-degup telan Eli. Itu ujian. Dia akan cerita. Apa yang kau cenderung? Di situlah penghujung dia akan datang. Jaga baik-baik. Bila boleh kau lepaskan makam ni, selesai. Dah syak. Ya betul? Dah. Hari ni 24 tuan-tuan Yang kita hari ni 24. Dah naik 2 angka. Allahu Akbar. Aku nak sembahyang belakang tu pun aku takut. Kan aku sembahyang kat situ orang kata, Ustaz nombor tu. Ustaz sembahyang kat situ nombor 28. Ni besok boleh ambil ni 28 ni apa dia? Jadi aku sembahyang tengah-tengah, tempat tak ada nombor. Faham? Tinggalkan bang. Habis. Saya tutup. Panjang cerita ni. Habis hal kadang kata, hal tak sabar di atas balaku, bala Tuhan datang tinggal tiada apa, sabar, dan tiada syukur di atas segala nikmatku. Apa yang datang daripada nikmat, datang daripada apa nikmat yang ada daripada kamu, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dia datang daripada Allah. Kau keluar dulu tak ada apa-apa. Bulat-bulat je kau telanjang. Baju pun tak ada, apa pun tak ada, ribbon pun tak ada, apa pun tak ada. Orang saya kata macam tu. Kalau budak-budak pasti dia makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kalau budak pasti pandai, cuba atuk baca yang Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah. Berapa doa tu?
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu orang awam tu kanak-kanak tadika. Kanak-kanak tadika. Adapun di antara orang yang peringkat yang kedua dah tua macam kita, bila makan pada ketika itu tak ada makan, doa tetap baca, masa makan tu pandang. I'tiraf bahawa tak ada rezeki melainkan datang daripada Allah. Maka ketika datang rezeki Allah, apa yang kita nak buat? Raikan rezeki itu kerana dia pemberian daripada Allah. Jangan hina rezeki itu pasal tidak ada rezeki dia datang daripada Allah. Jangan kata muak dengan makanan kerana itu perkataan Yahudi ketika zaman Nabi Musa. Wa qalu lan tamassana wa qalu lan nasbira ala ta'amin wahid. Bila dulu dia tak ada makan, kalau betul Tuhan kau yang Musa, turunkan kami makanan, turun manna wa salwa. Bila turun manna wa salwa, dia kata lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami boring dengan makanan yang jenis ini. Cakap boring pada makanan adalah perkataan orang Yahudi. Jom kena asam pedas. Oh, tak nak, muak aku. Ini cakap Yahudi. Hei. Jom kena asam pedas tetel. Oh, tak nak, muak aku. Siap-siap asam tetel, muak. Perkataan menghina muak terhadap rezeki ini adalah perkataan orang. Wa qalu lan nasbira ala. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amil wahid. Hai Musa, kata mereka itu, kami tak boleh tahan, kami boring dengan makanan yang jenis ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Dia minta makanan Allah keluarkan daripada bumi. Terung, timun, macam-macam basal, bawang, dia keluar pada zaman tu. Okey, itu nikmat, syukur. Wala in syakartum la azidannakum, kau syukur aku tambah. Imam Syafi'i, Imam Ghazali pula ajar lagi senang. Kalau kau nak cantik lagi, pandang rezeki ni manis, kau makan-makan asal kau kunyah aje, telan kunyah aje, dalam hati cakap alhamdulillah. Mesti alhamdulillah. Dalam hati, kau jangan terpekik-pekik depan orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa kat aku tampau apa dia? Aku suruh baca dalam hati, kau pergi terpekik-pekik, nak tunjuk wakarak kau depan orang, tolong sikit, alhamdulillah. Tolong sikit, alhamdulillah. Tak. Pasal telan, lega, lapang. Pasal nikmat makan, pertama rezeki sampai. Yang kedua selera, 2 nikmat. Yang ketiga gigi dan mulut tak sakit, 3 nikmat. Yang keempat tekak tak sakit, boleh lepas telan. 4 nikmat Tuhan kasih ketika makan. Bila makan tu lafazkan, alhamdulillah, alhamdulillah. Makna kemuncak yang paling tinggi orang yang bersyukur kepada Allah apa dia? Bila mana dia makan akan satu rezeki dan satu nikmat. Dia tak akan menghina akan rezeki dan nikmat itu, melainkan dia raikan benda rezeki dan nikmat itu kerana dia tahu tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah. Dia raikan. Baru dia katakan wala in syakartum la azinnakum, nescaya aku tambah. Kalau kau bersyukur. Dan tanda syukur lagi bagi makan pada fakir miskin. Tanda syukur lagi lafazkan alhamdulillah. Tanda syukur lagi dalam keadaan syukur lagi rajin mengeluarkan harta atas jalan Allah Taala. Itu tanda syukur. Syukur tapi kedekut, naudzubillah. Oh bang, penutup sikit lagi boleh? Sikit lagi. Tak pernah kalau kena tangkap pun kau ramai. Kita ambil sikit lagi. Contoh kita kata, ada satu ayat saya baca. Bila hal keadaan mak bapak dia bukakan tebing Araf, Allah buka, dia tengok anak dia tengah menjerit bergelumang dalam api neraka. Lalu ditanya pada anak dia, wahai anakku, apakah yang membuatkan kau dibakar dalam api neraka sakar? Maka jawab anak dia, sesungguhnya lepas daripada, ini cerita dalam Al-Quran, saya terjemahkan. Sesungguhnya selepas daripada kematian ayah dan ibu, kami banyak meninggalkan semayang. Lalu kami dicampakkan ke dalam neraka sakar. Apa lagi kesilapan yang membuatkan kau masuk ke dalam neraka sakar? Kamahaya meninggalkan kami harta yang banyak. Lalu kami tak pernah beri kepada golongan fakir miskin dan anak yatim. Siapa yang tak pernah bagi makan fakir miskin dan anak yatim, maka tempat dah disiapkan dalam neraka sakar. Nah, kena gajian buat kenuri dia. Kenuri orang kampung tak pakai. Yang datang BMW, itu bukan pakai miskin. Yang datang Mercedes, ada yang mata belalang, ada yang mata hinzir. Itu orang kau kasih makan, tak pakai. Orang itu lagi banyak masalah. Hatta kalau kau buat majlis orang kahwin pun, orang kampung duduk kursi ni, orang kaya duduk sini, maka majlis tu hukum dia haram, tak boleh. Faham? Macam dulu-dulu lah. Kalau orang pejabat dia taruh, kemah dia khas. Orang kampung gotong royong bawa kemah pakai bulu je. Makan pakai bulu. Bila tiba-tiba tengah makan menjerit, rupa tersepit, orang sana bangun. Asal orang menjerit tu adalah orang orang bangun. Tersepit bulu masa ketika. Haram membeza-bezakan. Termasuk siapa ni masjid. Yang boleh duduk belakang ni imam 2 ataupun Bilal. Bakal berganti imam.
Tak ada duduk tempat-tempat khas. Ini tempat Datuk, ini tempat Datin, ini Datuk Seri, ini Seri Gala, yang ini Datuk ini. Tak ada. Ila perkara. Dalam masjid tak ada Datuk-Datuk, tak ada. Dalam masjid tak ada protokol dalam cerita protokol dunia. Yang layak duduk saf dia adalah semua. Kecuali khas untuk antara orang yang bakal. Kalau imam lepas angin, maka naik orang yang belakang. Kalau imam lepas angin, imam dua akan ganti. Kalau imam dua lepas angin, bukan orang sebelah. Orang saf yang belakang tu akan lurus gitu. Begitu, seterusnya begitu. No, tak ada protokol keduniaan. Ini Datuk ni, ini Datuk ini, yang ni menteri ni, yang menteri ni. Ilah, haram. Tak boleh. Lagi satu pula, jangan kacau tempat imam dua tu. Kok imam melepas tengah sembahyang ke kan? Dah dimin tolak-tolak. Sepatut kau duduk belakang imam kau pergi. Tapi dia tak boleh pergi, dia sigong orang belakang. Orang tu kata, orang si pula. Kau jangan berani duduk belakang ni. Kan isyak kan kosong situ. Seorang tak boleh. Walau insyakat tu begitu je. Allah datangkan anak. Bila nampak anak, ya Allah, syukur ya Allah, Engkau kasih aku zuriat keturunan, ini amanah daripada Engkau. Maka ra'i, sayangkan anak dengan penuh kasih sayang. Begitu juga. Keadaan bini, tengok bini. Walaupun tak ada rupa dia macam tu pun, dah tua-tua ni pun, jalan pun dah lain macam, nampak 3 kaki, tongkat ada 1. Bila datang, ya Allah, inilah jodoh. Aku hal keadaan jodoh yang kau kurniakan pada aku, ya Allah. Aku ra'ikan, panggil dan sayang bini itu. Bukan sebab dia itu isteri kau, bukan pilihan kau. Tetapi dia merupakan anugerah dan pilihan Allah. Syukur dapat begitu. Baru Tuhan tambah bini lagi. Faham? Hoi. Kau tak berapa nak mengangguk abang dia apa dia? Kalau syukur rezeki, dia tambah rezeki. Kalau syukur ada bini, dia tambah. Tak menyahut juga engkau. Astagfirullahaladzim. Siap banget. Buat macam mana? Lah, 40 tahun dia gosok baju kau. 40 tahun. Kau sembahyang Jumaat belum tentu lagi pahala kau penuh. Kau sembahyang Jumaat pahala belum tentu penuh. Kadang-kadang kau sembahyang kau action. Kadang-kadang kau sembahyang balikkan tak kabur. Kadang-kadang balik sembahyang kau mengumpat. Pahala Jumaat tak penuh. Bini kau dia siapkannya hal keadaan. Dia siapkan di antara baju kau, baju Melayu kau, kain Melayu kau. Dia siapkan lagi seluar tazan kau. Masa sarung tu panas lagi serika. Bila dia buat macam tu, maknanya laki dia pergi sembahyang Jumaat, dia dah dapat pahala Jumaat. Tapi kita buat Jumaat belum tentu dapat penuh. Faham? Imam baca Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi tidak imam benar-benar surah muluk engkau. Orang lapar-lapar kau tabaraka engkau. Kau tak gerti perut orang dah mengkohong. Banyaklah ayat engkau imam. Kalau kau santap keserban kau kerang. Allah. Dalam semayang tu belum tentu dia dapat apa? Penuh. Tapi bini dah dapat. Itu kelebihan isteri. Jangan pula kau dah tahu kelebihan tu, hari-hari kau gosok baju, pak kau hari ni Jumaat, besok pun Jumaat lagi, besok pun Jumaat. Itu kena makan pil penenang baik. Habis, pagi-pagi hal keadaan bumi ku dah hal keadaan, berhenti perkataan balaku dan syukur di atas nikmatku, tiada memadai dengan pemberianku. Itu kita berhenti situ. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tak minta bang, jauhkan balak ni. Dia mengebak, besok lagi tutup lagi 3 bulan kuliah. Orang berniaga pun tutup lagi besok. Minta-minta lah, jaga-jaga. Jangan terlampau bebas sangat. Balak ni datang. Dia kalau nampak terang tak apa. Dia benda dalam bentuk share, dibentuk dalam bentuk macam tu. Daripada 2-3 hari ni, 2-3. Lepas tu dah naik belas. Hari ni dah 20 dah. Dah 20 lebih. Jangan doa tu tetap anjurkan lah. Anjurkan doa tu. Kuat paut dengan Tuhan. Jangan rasa dah kurang ni, kau dah kurang berdoa. Jangan. Selagi dia tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya' wa lisanana minal kadhib wa 'amilna min khiyana fa innaka ta'lamu kha'inata a'yunina wa ma tukhfi sudur ya hannan ya mannan qawiyyan al-iman. Allahumma ya hayyul 'alamin ya mujib as-sa'ilin hamdana min kulli shada wa sadada wa yaqina. Rabbana jamil lana bil 'ilmi wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi bil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.